Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini, saya akan menunjukkan cara-cara untuk mengakses pangkalan data U-Pustaka. Mula-mula, pelajar perlu type perkataan U-Pustaka di laman pencarian anda mengikut medium gadget masing-masing. Kemudian, klik Enter. Seperti yang pelajar lihat, pautan pertama merupakan pautan rasmi laman U-Pustaka. Klik pada pautan pertama itu. Paparan yang pelajar lihat setelah menekan pautan itu merupakan paparan muka hadapan laman U-Pustaka. Scroll ke bawah dan klik butang register untuk mendaftar. Pelajar perlu isi maklumat yang diperlukan seperti nombor kad pengenalan, nama penuh dan CAPTCHA. Kemudian klik Check Account. Selepas itu, masukkan maklumat lain yang diperlukan dan klik Register. Link pengaktifan akan diberi melalui email yang didaftarkan untuk pelajar sign in. Setelah pendaftaran berjaya, pelajar boleh sign in. Masukkan username dan kata laluan yang telah didaftarkan, kemudian klik sign in. Berikut merupakan simbol nama pelajar yang telah berjaya log masuk ke dalam portal U-Pustaka. Seterusnya, pelajar boleh scroll ke bawah sehingga ke bahagian Quick Links untuk mengakses online database. Kemudian, klik Online Database. Seperti yang pelajar lihat, berikut merupakan kategori pangkalan data yang terdapat di dalam laman U-Pustaka. Pelajar boleh memilih apa sahaja kategori. Sebagai contoh, saya klik pada kotak e-buku, kemudian klik Submit. Seperti yang pelajar lihat, berikut merupakan pangkalan-pangkalan data di bawah kategori e-buku. Pelajar boleh scroll ke bawah untuk melihat beberapa pangkalan data yang tersedia di bawah kategori e-buku. Pelajar boleh klik mana-mana pangkalan data untuk meneroka lebih banyak maklumat di bawah pangkalan data yang disediakan. Sebagai contoh, saya memilih pangkalan data Overdrive. Pelajar boleh membaca deskripsi yang terkandung di dalam ruangan ini. Terdapat banyak koleksi e-buku, buku audio dan gabungan antara e-buku dan buku audio di dalam pangkalan data Overdrive. Sesiapa sahaja boleh meminjam bahan di dalam pangkalan data ini selama 7 hari. Untuk mengakses Overdrive di dalam telefon pintar atau tablet, pelajar perlu muat turun aplikasi Libby di dalam mana-mana peranti pelajar. Untuk pencerahan maklumat, pelajar boleh klik ikon Overdrive untuk mengakses masuk ke dalam pangkalan data ini. Untuk makluman pelajar, pelbagai jenis koleksi boleh didapati di dalam pangkalan data ini. Malah, tiada had umur di mana terdapat bahan koleksi yang disediakan untuk kanak-kanak. Sebagai contoh, saya meminati bahan bacaan bergenre fiksyen. Maka, saya klik di sini untuk melihat senarai tajuk bahan bacaan fiksyen yang lain. Berikut merupakan beberapa judul bahan bacaan fiksyen di bawah kategori New Fiction. Kita boleh klik di sini untuk mencari lebih banyak bahan sekiranya koleksi pada paparan pertama kurang menarik kerana banyak jenis bahan yang boleh kita peroleh pada paparan berikutnya. Pada ruangan ini merupakan
maklumat tentang kandungan bahan di dalam pangkalan data Overdrive seperti subjek dan bahasa. Untuk dijadikan contoh, saya memilih e-buku berjudul Dracula. Kita boleh membaca deskripsi maklumat yang terkandung di dalam paparan ini. Kita juga boleh melihat maklumat terperinci tentang kandungan bahan ini, serta maklum balas pengunjung lain berkenaan bahan ini. Pelajar boleh tambahkan di dalam bahagian wishlist sekiranya buku itu tidak tersedia untuk pinjaman. Pelajar juga boleh membaca sampel buku sebagaimana ianya merupakan ciri-ciri yang terdapat di laman e-buku. Pelajar hanya perlu klik untuk membaca. Untuk meminjam bahan ini, klik borrow. Tempoh pinjaman diberikan kepada setiap pengguna ialah 7 hari sahaja. Klik butang borrow untuk meminjam. Setelah membuat pinjaman, pelajar boleh memutuskan untuk membaca secara langsung atau pada lain waktu. Untuk melihat bahan yang dipinjam, klik My Account dan pilih pernyataan loan. Ini merupakan paparan yang menunjukkan maklumat peminjaman bahan pengguna. Pengguna boleh meminjam sehingga 10 buah bahan di dalam satu masa. Maklumat berkenaan baki tempoh pinjaman anda juga akan dipaparkan di sini. Anda juga perlu memulangkan bahan pinjaman di bahagian loan. Untuk membaca secara langsung, klik Read Now in Browser. Ini merupakan paparan yang keluar sekiranya pelajar ingin membaca bahan ini. Pelajar boleh mengakses kandungan yang lengkap tanpa sebarang bayaran. Pelajar juga boleh menyimpan bahagian di dalam buku yang pelajar rasakan menarik. Terdapat 2 kaedah paparan buku di mana pelajar boleh melaraskan pembacaan seperti mana yang pelajar rasa selesa. Berikut merupakan kemudahan lain yang terdapat di dalam pangkalan data ini. Sebagai contoh, pelajar boleh melihat bab kandungan di dalam bahan ini dan klik mana-mana yang pelajar suka. Pelajar juga dapat melihat bahagian yang pelajar simpan di bahagian bookmark sekiranya pelajar mahu membaca bahagian itu sekali lagi. Sekiranya pelajar merasakan kandungan bahan yang dipinjam agak membosankan, maka pelajar boleh memulangkannya semula walaupun kurang dari tempoh 7 hari. Seandainya tempoh pinjaman anda sudah habis dan anda lupa untuk memulangkan bahan yang dipinjam, maka anda tidak perlu risau kerana bahan anda akan dipulangkan secara automatik. Anda digalakkan mendaftar ke Ahlian U Pustaka untuk mengakses lebih banyak maklumat. Malah, banyak manfaat yang anda peroleh kerana semua bahan
boleh diakses secara percuma. Seterusnya, pelajar boleh memilih kategori lain. Sebagai contoh, saya memilih kategori e-magazine, kemudian klik submit. Berikut merupakan contoh pangkalan data yang terdapat di dalam kategori e-magazine. Sebagai contoh, saya memilih pangkalan data press reader. Pelajar boleh membaca deskripsi yang terkandung di dalam paparan ini. Press reader menyediakan medium e-surat khabar dan e-majalah yang boleh diakses di dalam pelbagai bahasa dari pelbagai negara. Antara kandungan e-majalah dari Malaysia yang terdapat di dalam pangkalan data ini ialah majalah wanita. Untuk maklumat lanjut, klik ikon Press Reader. Ini merupakan paparan yang terdapat di dalam pangkalan data Press Reader. Seperti yang anda lihat, terdapat banyak kandungan di dalam pangkalan data ini dari pelbagai kategori seperti makanan dan minuman dan automotif. Ini merupakan beberapa kategori lain yang boleh didapati di sini. Sebagai contoh, saya memilih kategori makanan dan minuman. Ini merupakan koleksi majalah di bawah kategori makanan dan minuman. Anda boleh scroll ke bawah untuk meninjau mana-mana yang anda rasakan menarik. Untuk dijadikan contoh, saya memilih majalah Easy Food. Ini merupakan beberapa maklumat yang dipaparkan tentang majalah ini, termasuk dari negara mana, tarikh terbitan dan beberapa koleksi majalah yang sama tetapi tarikh terbitan pada bulan-bulan sebelumnya. Majalah ini tidak boleh dipinjam tetapi boleh dibaca secara langsung. Tarikh terbitan majalah ini juga dipaparkan pada bahagian bawah buku. Klik Read Now untuk membaca secara langsung. Ini merupakan isi kandungan majalah itu. Berikut merupakan tarikh terbitan majalah ini di mana pengguna boleh klik pada tarikh sebelumnya untuk mengakses majalah terbitan lepas. Pelajar hanya perlu tekan pada skrin untuk kepaparan berikutnya. Pengguna juga boleh klik di bahagian bawah ini untuk terus ke paparan yang dimahukan tanpa perlu scroll satu persatu. Untuk maklumat lanjut, pelajar boleh mendaftar keahlian U-Pustaka dan mengakses sendiri pangkalan data di dalam laman U-Pustaka.